Bab 3, Tingkatan 5, belajar tentang koordinasi dan gerak balas. Bab ini merupakan ulangan bab 1 Sains Tingkatan 3 KSSM. Jadi, sepatutnya bab ini mudah. Saya sarankan pelajar memahami terlebih dahulu pelajaran Tingkatan 3. InsyaAllah pelajaran Tingkatan 5 ini akan lebih mudah untuk dikuasai dalam masa yang singkat. Jom kita mulakan. Tajuk bab 3 ialah koordinasi dan gerak balas. Koordinasi bermaksud proses yang melibatkan reseptor untuk mengesan rangsangan dan seterusnya efektor untuk menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan itu. Kita ulang. Koordinasi ialah proses mengesan rangsangan dan proses menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan itu. Benda apa yang mengesan rangsangan? Reseptor. Reseptor mengesan rangsangan. Contoh-contoh reseptor ialah sel fotoreseptor yang terdapat pada retina mata. Sel-sel ini dapat mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Pada kulit kita juga terdapat banyak sel-sel yang dapat mengesan rangsangan sakit, haba, sejuk, tekanan dan sentuhan. Pada lidah pula, terdapat sel-sel yang dapat mengesan rangsangan rasa masam, masin, manis, pahit dan umami. Benda apa yang menghasilkan gerak balas? Efektor. Efektor menghasilkan gerak balas. Contoh-contoh efektor ialah tisu-tisu otot dan juga kelenjar-kelenjar. Apabila menerima maklumat, otot akan mengecut dan menghasilkan pergerakan. Kelenjar pula akan menghasilkan dan merembeskan bahan kimia yang dikenali sebagai hormon apabila dirangsang. Rangsangan tu apa? Rangsangan ni kan ialah perubahan atau isyarat daripada persekitaran yang boleh dikesan oleh sistem badan. Keyword kat sini ialah perubahan. Bila ada perubahan, maka itulah yang kita panggil sebagai rangsangan. Istilah lain yang boleh digunakan ialah stimulus. Contohnya, semasa awak tengah belajar bersungguh-sungguh dalam bilik, tiba-tiba terdengar bunyi telefon. Ada mesej WhatsApp. Terus tengok telefon kan? Mula-mula tiada bunyi telefon. Sekarang ada bunyi. Kan dah berlaku perubahan iaitu daripada tiada bunyi kepada ada bunyi telefon. Jadi bunyi telefon itu merupakan rangsangan atau stimulus. Bunyi tadi ialah rangsangan daripada luar badan. Jadi kita panggil rangsangan luar. Contoh rangsangan luar badan yang lain ialah suhu, cahaya, bau, rasa, tekanan dan sentuhan. Kalau rangsangan berlaku dalam badan, kita panggil rangsangan dalam. Rangsangan dalam ini biasanya melibatkan perubahan keadaan metabolisme. Contohnya, aras gula dalam darah, suhu badan, pH darah dan tekanan osmosis darah. Okey, faham kan? Ingat, kalau ada perubahan, maka perubahan itu dipanggil rangsangan atau stimulus. Gerak balas tu apa pula? Gerak balas ialah tindakan tubuh badan terhadap sesuatu rangsangan. Kalau ada rangsangan, akan terhasillah gerak balas. Manusia dan haiwan bergerak balas terhadap rangsangan dari persekitaran luar dan persekitaran dalam. Kalau kita tidak bertindak balas terhadap apa yang berlaku, kita bukan organisma hidup. Bergerak balas terhadap rangsangan merupakan salah satu ciri benda hidup. Tumbuhan bergerak balas ke tak? Tumbuhan pun bergerak balas. Tumbuhan bergerak balas melalui dua cara iaitu gerak balas tropisma dan gerak balas nasti. Gerak balas tropisma dan gerak balas nasti. Gerak balas tropisma merupakan gerak balas pertumbuhan. Maksudnya, apabila ada rangsangan, gerak balas tumbuhan memberi kesan kepada pertumbuhannya. Tak macam manusia dan haiwan. Kalau ada matahari contohnya, manusia cuba berteduh kan? Manusia tidak tumbuh ke arah cahaya matahari ataupun menjauhi cahaya. Tetapi untuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Itulah yang kita katakan sebagai gerak balas pertumbuhan. Gerak balas tropisma merupakan gerak balas pertumbuhan pada hujung pucuk dan hujung akar ke arah ataupun menjauhi rangsangan. Keyword di sini ialah tumbuh ke arah rangsangan atau menjauhi rangsangan.
Jangan risau, topik ini akan dibincangkan sekali lagi dalam bahagian terakhir bab ini. Apa pula gerak balas nasti? Gerak balas nasti bermaksud gerak balas sebahagian tumbuhan terhadap rangsangan. Perhatikan, gerak balas nasti hanya melibatkan sebahagian tumbuhan. Gerak balas nasti tidak berkaitan dengan pertumbuhan. Contohnya, daun pokok semalu Mimosa pudica akan menguncup apabila disentuh. Cuma daun pokok semalu je yang bergerak balas terhadap rangsangan. Akar dan bahagian-bahagian lain tidak bergerak balas. Dan gerak balas ini tidak melibatkan pertumbuhan. Jadi, ini ialah gerak balas nasti. Satu lagi jenis gerak balas kita panggil pergerakan taksis. Pergerakan taksis ialah gerak balas seluruh bahagian organisma unisel ke arah rangsangan atau menjauhi rangsangan. Contohnya, Paramecium spesies tidak boleh hidup dalam kawasan yang bergaram. Jadi, Paramecium spesies akan bergerak menjauhi kawasan yang bergaram. Okey, boleh faham kan? Next, berbalik kepada koordinasi. Koordinasi mesti melibatkan penyelarasan organ dan sistem dalam badan. Organ-organ dan sistem-sistem perlu bekerjasama supaya dapat melakukan fungsinya seterusnya menghasilkan tindakan atau gerak balas yang tepat. Jadi bab 3 ini menerangkan hubungan antara organ-organ dan sistem-sistem yang saling berhubung dan bekerjasama dalam menghasilkan suatu tindakan atau gerak balas yang penting untuk organisma. Apakah kepentingan gerak balas kepada organisma? Bagi manusia dan haiwan, gerak balas penting supaya organisma dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kedua, untuk melindungi diri daripada kecederaan dan keadaan berbahaya. Gerak balas juga penting untuk mengawal atur persekitaran dalam supaya kekal optimum agar sel-sel badan dapat menjalankan fungsinya. Apa yang kita panggil sebagai homeostasis. Bab 2 tingkatan 4. Bagi tumbuhan, gerak balas penting untuk mendapatkan lebih banyak cahaya matahari, air dan garam mineral supaya dapat menjalankan fotosintesis. Gerak balas juga membantu tumbuhan memperoleh sokongan. Ultimately, tujuan utama organisma perlu bergerak balas adalah untuk selamat dan terus hidup untuk memastikan kemandirian organisma itu berterusan. Persoalan seterusnya. Macam mana kita mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan tadi? Dalam bab ini, kita akan bincangkan persoalan ini dengan merujuk kepada dua jenis sistem iaitu sistem saraf, nervous system dan sistem endocrine system. Sistem saraf melibatkan penghantaran maklumat dalam bentuk isyarat elektrik yang dipanggil impuls saraf melalui sel saraf. Sistem endokrin pula melibatkan penghantaran maklumat dalam bentuk bahan kimia yang dipanggil hormon yang dirembeskan ke dalam salur darah untuk dihantar ke kawasan sasaran. Mekanisme mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan boleh diringkaskan macam ni. Pertama, rangsangan dikesan oleh reseptor. Reseptor akan menghasilkan maklumat atau isyarat. Maklumat atau isyarat dalam bentuk impuls saraf ataupun hormon. Maklumat dihantar ke otak untuk diproses. Otak memproses maklumat tersebut dan menghasilkan maklumat yang baru iaitu maklumat gerak balas. Maklumat dihantar ke efektor. Akhir sekali, efektor akan menghasilkan gerak balas. Dalam video seterusnya, kita akan belajar tentang sistem saraf ini dengan lebih detail dalam menerangkan tentang koordinasi dan gerak balas. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye.